Bertemu kembali rentasan berita edisi 1567. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Pembangkang jerumus diri ke dalam kebinasaan. Isu kantin sekolah dikotori politik sempit PAS. Berhenti tuding jari, rakyat tunggu jawapan MB Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bukan sekali Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran berhubung perkara yang terkait dengan tanggungjawab kita kepada orang lain dalam masyarakat. Dalam kuliah-kuliah agama kita diingatkan akan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang terjemahannya berbunyi begini, dan berbelanjalah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bagi pemimpin politik yang berkuasa, berbelanja itu bermaksud menyalurkan sumber yang ada untuk menyara kehidupan rakyat jelata yang berada di bawah tanggungjawabnya. Kegagalan berbelanja sebagaimana yang dituntut Islam adalah perbuatan korup yang membinasakan diri sendiri. Menilai senario politik di negara ini, adakah pimpinan Perikatan Nasional sudah gagal yang sekaligus menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan? Jom kita telusuri sejarah politiknya. Pada 7 Januari 2018, satu perjanjian telah dimuktamadkan yang dipersetujui semua pemimpin Pakatan Harapan dan pucuk pimpinan bersatu. Dalam perjanjian tersebut, pimpinan Pakatan Harapan menerima pengerusi bersatu ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri jika memenangi pilihan raya umum ke-14. Satu peralihan kuasa juga sudah dipersetujui, iaitu Tun Dr. Mahathir akan melepaskan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden bersatu yang kini memegang jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, terbabit dalam perjanjian tersebut. Namun sejarah juga mencatatkan Tun Dr. Mahathir bertolak dalih dan Mahyadin tidak berpegang kepada komitmennya dengan memungkiri janji tersebut menerusi langkah syaratan pada pagi 23 Februari 2020. Turut bersama Mahyadin beberapa orang kanan Anwar sendiri yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Gerombolan itu berjaya mendapatkan sokongan UMNO dan beberapa parti dari Sabah dan Sarawak untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Presiden PAS yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional mengaku beliaulah yang memulakan langkah untuk menggulingkan kerajaan yang telah diberikan mandat oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 itu. Kononnya gabungan Pakatan Harapan sedang berusaha menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu. PAS cadang Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, UMNO setuju, kata Abdul Hadi ketika berucap pada Majlis Himpunan Penyatuan Ummah sempena sambutan ke-32 pentadbiran membangun Islam di Kota Baru Kelantan pada 22 Oktober 2022. Beliau mendakwa kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk bukan kerajaan pintu belakang kerana pelantikan Mahyadin sebagai Perdana Menteri diperkenan yang di-Pertuan Agong dalam sistem demokrasi. Anehnya, Tun Dr. Mahathir dilantik semula untuk menjadi penasihat tidak rasmi 4 negeri yang ditakbir Perikatan Nasional. Di sebalik riuh rendah dengan slogan prihatin, bersih dan stabil, kita tidak nampak Perikatan Nasional sedang menapak menuju ke arah kepimpinan yang prihatin maupun bersih, jauh sekali stabil. Walaupun gagal mendapatkan kerusi majoriti pada pilihan raya umum ke-15, pemimpin parti yang mendemokrasikan tebuk atap itu dengan sombong menolak untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Lalu jadilah mereka pembangkang yang meroyan hendak menjatuhkan kerajaan. Malangnya beberapa pemimpin bersatu termasuk Mahyadin sendiri terpalit dalam isu kegagalan berbelanja di jalan Allah. Mereka didakwa di mahkamah atas pelbagai tuduhan penyelewengan berkaitan syarikat-syarikat yang menerima dana daripada kerajaan yang dikuasai Perikatan Nasional di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa atau projek Jana Wibawa. 6 ahli Parlimen Bersatu beralih menyokong kepada
kepimpinan Anwar Ibrahim. Seorang wakil rakyat bersatu bagi Dewan Undangan Negeri Selak Kelang, Datuk Abdul Rashid As'ari pula berikrar menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amaruddin Syari. Berikutan itu, Mahyadin dalam Majlis Konvensyen Wakil-Wakil Rakyat Perikatan Nasional 2024 mencabar kerajaan perpaduan bahawa mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil PRK di semua kerusi terbabit. Mengulas mengenainya, Anwar berkata Mahyadin sendiri patut menjawab persoalannya kerana beliau adalah kepala lompat parti. Dia yang pakar pergi lompat dan scheme of things. Itu dia patut jawab mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu, katanya kepada media. Para lebay yang mendukung Perikatan Nasional, Mahyadin sebagai ketua dan mungkin calon Perdana Menteri gerombolan itu sekali lagi takkan tak faham maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berulang kali di dalam Al-Quran berkaitan kebinasaan akibat perbuatan sendiri. Benarlah seperti kata pepatah Inggeris, what goes around comes around. Maknanya, apa sahaja yang kita lakukan, ia akan kembali kepada kita sama ada baik maupun buruk. Realitinya, ia bukan sekadar pepatah, tetapi wadah kehidupan di dunia yang kita tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Tangan pemimpin Perikatan Nasional lah yang menggerakkan tebuk atap sehingga negara kita dilanda ketidakstabilan politik dan ketidaktentuan ekonomi. Justru berhentilah daripada terus meroyan untuk menebuk atap atau memburukkan kerajaan yang bekerja atau menyalahkan orang lain jika hari ini bibit-bibit kebinasaan itu sedang bergolek ke arah kalian. Isu kantin sekolah dibuka sepanjang Ramadan tidak wajar dipolemikkan, terutama oleh pembangkang hanya sekadar untuk meraih perhatian umat Islam demi kuasa yang ditagih melalui persepsi dan sentimen. Kini PAS telah membuktikan bahawa pendirian politik mereka tidak sesuai dengan negara ini yang mempunyai pelbagai kaum dan agama apabila membantah keputusan membuka kantin sekolah sepanjang Ramadan. Amat mendukacitakan apabila terdapat pemimpin PAS dan Perikatan Nasional PN yang menjadikannya sebagai polemik politik sedangkan tujuan dan niat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq adalah berpaksikan nilai kemanusiaan. Kantin sekolah dibenarkan untuk kekal beroperasi sepanjang bulan Ramadan bagi membolehkan pelajar bukan Islam menikmati makanan mereka dengan selesa, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Saya tidak mahu anak-anak iaitu pelajar bukan Islam makan di dalam stor dan tempat yang tidak sepatutnya, padahal semua sekolah ada kantin. Kementerian sarankan kantin dibuka sepanjang Ramadan khususnya bagi sekolah yang mempunyai anak-anak bukan Islam. Katanya ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi Kementerian Pendidikan KPM di Dewan Rakyat semalam. Sementara itu, Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan mengingatkan PAS agar tidak lupa dengan insiden yang pernah berlaku sebelum ini di mana murid-murid bukan Islam terpaksa makan di tandas sekolah dan tempat-tempat yang tidak sesuai sewaktu bulan Ramadan. Beliau merujuk kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat merangkap Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Ahmad Yahya, berkait pengumuman yang dibuat Fadlina sebelum ini. Adakah pemimpin PAS seperti Datuk Ahmad Yahya tidak mempunyai rasa belas kasihan untuk anak-anak ini? Terdapat pelbagai sebab mengapa kantin wajar dibuka ketika bulan Ramadan. Di sesebuah sekolah, ada pelajar dan guru bukan Islam yang tidak berpuasa. Di samping itu, untuk anak-anak Muslim, walaupun mereka harus dididik berpuasa, tetapi yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa, katanya dalam satu kenyataan media. Ketua Ulama PAS itu beranggapan kononnya arahan Fadlina supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Dakwanya tindakan menteri berkenaan seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Ironisnya, Dewan Ulama PAS Pusat melihat menteri sendiri gopoh dalam mengeluarkan arahan sedemikian seolah-olah tidak menghormati bulan Ramadan dan para pelajar Muslim yang harus diasuh untuk berpuasa sejak daripada kecil, katanya. Kenyataan itu bagaimanapun dibalas dan dibidas Shahrizan yang menyifatkan PAS lah yang sepatutnya mempolemikkan isu berkenaan. Justru itu PAS dan PN diseru untuk berhenti mempolitikkan isu kantin sekolah, malah ianya tidak wajar dicemarkan dengan politik sempit mereka. Jelas di sini bahawa mereka lebih cenderung untuk mengeluarkan kenyataan yang memecah belahkan masyarakat dan bukannya memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Benar, keputusan Kementerian Pendidikan itu tepat dengan mengambil kira beberapa insiden sebelum ini. Antaranya ada murid bukan Islam terpaksa makan di tempat yang tidak sesuai, termasuk di tandas sekolah, di stor dan sebagainya pada bulan Ramadan. Adakah itu acara Islam yang luhur? Sudah tentu tidak, kecuali jika ianya ajaran
parti penunggang agama. Wajar. Ya, memang wajar. Katil sekolah mesti dibuka sepanjang bulan puasa untuk memberi kemudahan pelajar bukan beragama Islam mendapatkan makanan ketika waktu rehat dan pada masa yang sama dididik menghormati antara satu sama lain. Cukuplah bermain dengan persepsi. Sekarang ini bukan main lagi para walaun mengeluarkan pelbagai naratif jahat mereka di media sosial tentang isu ini. Jika benar anda ikhlas dan membela dan menjaga agama, wajarkah permainan persepsi dan menghina agama lain itu merupakan ajaran Islam yang sebenar? Sila ajukan soalan ini kepada para asatizah PAS dan ulama jadian yang dilahirkan kalian. Anak syarikat kepada Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah Agro Holdings KAD didakwa tidak membayar gaji 23 kaki tangannya selama 6 bulan hingga 9 bulan. Ketua Penerangan Mahasiswa Keadilan Wan Hadi berkata bila mendapat info tersebut daripada pengurus projek syarikat itu sendiri alias Jamil yang menjelaskan bahawa semua kaki tangan terlibat terpaksa bertindak demikian kerana ia mengambil masa yang terlalu lama. Seramai 6 orang pengurus tertunggak gaji selama 9 bulan, 7 eksekutif tertunggak gajinya selama 8 bulan dan 10 kaki tangan tertunggak gaji selama 6 bulan. Lebih mengecewakan ialah KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja tertunggak selama 2 hingga 3 tahun. Untuk makluman semua, aduan sudah dibuat kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK yang telah datang pada Februari tahun ini. Tetapi KAD ditutup membuatkan JTK terpaksa pergi MBI Kedah. JTK diberitahu bahawa KAD tiada dana untuk melunaskan gaji yang tertunggak itu. Masalahnya gaji dipotong tetapi caruman tidak dibuat iaitu KWSP, SOKSO, LHDN, Zakat dan Angkasa. Katanya dalam perkongsian di laman X, Wan Hadi turut meminta penjelasan daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dengan situasi yang terjadi sekarang. Untuk rekod November tahun lalu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif MBI Kedah Muhammad Sobri Osman didakwa atas pertuduhan meminta rasuah RM4 juta membabitkan kegiatan pelembungan unsur nadir bumi REE pada Mei lalu. Kelihatannya Muhammad Sanusi tidak dapat mengelak daripada dikaitkan kerana syarikat GLC tersebut dikatakan berada di bawah kendalian beliau. Berdasarkan mesej itulah dipercayai daripada kaki tangan syarikat tersebut, individu itu mendakwa surat telah pun dihantar kepada Muhammad Sanusi mengenai tunggakan gaji mereka namun tiada keputusan yang diperoleh. Kami di anak syarikat GLC di bawah MBI tidak dapat gaji selama 9 bulan. MBI ini Menteri Besar Incorporated di bawah MB Kedah. Kami dah hantar surat kepada MB untuk pengetahuan dia yang kami tidak perolehi gaji dan meminta CEO di tempat kami letak jawatan. Namun balasan yang diberi itu tiada kata putus. Kami cuma nak hak kami sebagai pekerja sahaja, katanya dalam satu mesej yang dikongsi di platform X. Dakwa individu itu lagi, petisyen juga telah dihantar ke kediaman rasmi Muhammad Sanusi di Dewan Seri Mentalun Kedah namun langsung tidak diendahkan. Sementara itu, menerusi 2 helai surat yang didedahkan dipercayai surat balas daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Pejabat itu antara lain memaklumkan bahawa Kedah Agro Holdings baru sahaja menerima tawaran menjalankan perniagaan yang baharu. Dengan pendapatan itu kelak ia akan digunakan untuk membayar gaji-gaji yang tertunggak. Dalam erti kata lain, syarikat tersebut tidak mempunyai dana ketika ini untuk melangsaikan tunggakan gaji pekerja. Luluh hati kita mendengar nasib mereka yang tidak dibayar gaji selama 9 bulan. Malah caruman KWSP, SOKSO, LHDN pula tidak dibuat selama 2 hingga 3 tahun. Bagaimana dengan nasib anak-anak dan keluarga mereka? Bagaimana mereka menghadapi awal persekolahan anak-anak, berpuasa dan persediaan menyambut Hari Raya? Kemana perginya Perikatan Kemanusiaan KAD di bawah kendalian Menteri Besar Pujaan Walaun? Adakah sudah hilang rasa ihsan dalam diri majikan berkenaan sehingga sanggup mengabaikan kebajikan pekerja mereka? Itulah jadinya apabila Menteri Besar hanya tahu melalak berkaraoke, menggeletis dengan anak gadis sampai pagi, sibuk bergaduh sana sini, bermulut cerupa dan liat menerima teguran. Inikah gambaran sebenar kehebatan Menteri Besar yang dipilih PAS untuk mentadbir negeri? Katanya, pemilihan menjadi calon PRU dibuat berkali-kali dengan pelbagai tapisan untuk memastikan calon PAS adalah yang terbaik, beriman dan bertakwa. Sembang. Persoalannya, jika ada keimanan dan ketakwaan, negeri pula ditadbir oleh individu yang terbaik. Bagaimana mungkin pekerja tidak dibayar gaji sehingga 9 bulan?
Mungkin ajaran PAS dan Perikatan Nasional kerja membanting tulang hanya dengan ikhlas tanpa imbuhan kerana syurga sedang menanti mereka. Namun pemimpinnya pula hidup senang lenang di kerusi empuk. Begitu. Sibuk bercakap tentang pencen pejabat awam, kononnya sibuk berbicara tentang nasib rakyat. Sedangkan negeri sendiri tunggang langgang. Sama sahaja. Mana-mana negeri di bawah pentadbiran PAS Perikatan Nasional pasti akan menghadapi masalah yang sama. Kemudian mereka sibuk menimbulkan pelbagai persepsi dan naratif jahat di Pulau Pinang, kononnya ditadbir DAP. Guru-guru pasti di negeri-negeri PAS sudah dinaikkan gaji mereka ke tahap gaji minima atau masih RM600 sebulan. KWSP dan sok-sok mereka sudah dicarung. Untuk makluman para walaun, negeri yang ditadbir DAP yang dilalakkan PAS beratus kali ganda jauh lebih baik dalam mentadbir negeri mereka berbanding dengan negeri kalian, terutamanya dalam membela rakyat dan nasib orang Islam di sana. Tidak percaya? Cuba kalian bertanya kepada para imam, bilal, guru takmir, guru kafah, mahat takfiz dan sekolah agama rakyat di sana. Adakah mereka menghadapi masalah sebagaimana di negeri Melayu Islam? Kepada Menteri Besar Kedah yang kononnya hebat, rakyat menanti respon anda tentang isu kaki tangan anak syarikat MBI yang tidak dibayar gaji hampir setahun. Rakyat mahu jawapan yang tuntas, bukan alasan dan usah berdalih menuding jari kepada pihak lain seperti mana yang biasa dibuat Muhammad Sanusi. Sibuk menjaga tepi kain orang serba-serbi tidak kena pada mata beliau. Hakikatnya, kain sendiri koyak rabak, hancing dan berbau pekong. Bila dikatakan negeri miskin, marah pula. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom channel mengucapkan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Saya Zawazi Yusof. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.